Hai semua, saya Nur Aida Fatini. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita tonton sedikit video. Baik, anda rasa apa persamaan semua gambar-gambar tadi? Okey, gambar-gambar tu semua ialah antara produk yang dihasilkan ataupun berasaskan daripada polimer. Jadi nampak tak betapa pentingnya polimer dalam kehidupan kita? Jadi apa itu polimer? Polimer ialah molekul rantai panjang yang terdiri daripada unit-unit kecil yang berulang dikenali sebagai monomer. So, terdapat dua jenis polimer iaitu polimer sintetik dan polimer semula jadi. Polimer semula jadi ialah polimer yang terhasil secara natural dan boleh didapati daripada haiwan dan tumbuhan. Contohnya seperti getah asli, DNA dan kapas. Baik, sebagai contoh, kapas ini ialah gabungan beta-glukos yang membentuk selulosa iaitu salah satu polimer semula jadi. Yang kedua ialah polimer sintetik. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contohnya seperti PVC, nylon dan polisterin. Sebagai contoh, gabungan kloroetena membentuk polimer polikloroetena ataupun kita kenali sebagai PVC. PVC ni banyak digunakan dalam pembuatan tingkap, pintu, paip, papan tanda dan juga pakaian. Proses pempolimeran merupakan proses untuk menghasilkan sesuatu polimer. Terdapat dua proses iaitu yang pertama adalah proses pempolimeran. Proses pempolimeran merujuk kepada proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar iaitu berbentuk rantai. Kopolimer juga dapat menggabungkan keuntungan dari monomer yang berbeza, juga dapat meningkatkan sifat mekanik, termal atau kimianya. Proses ini akan membentuk rantaian polimer yang panjang terdiri daripada jumlah bilangan monomer yang berganda. Satu molekul polimer terdiri daripada perpaduan beratus-ratus sehingga beribu-ribu monomer yang kecil. Seterusnya, proses kedua adalah proses penyahpolimeran. Proses ini merujuk kepada molekul polimer yang berbentuk rantai, kemudiannya dipisahkan kepada monomer-monomer yang bersaiz kecil yang menggunakan tindak balas kimia. Polimer juga boleh diuraikan untuk membentuk monomernya melalui tindakan haba dan juga tindakan enzim. Terdapat kebaikan kedua proses ini. Antaranya proses pempolimeran membolehkan pembentukan struktur kompleks dengan mencampurkan monomer yang berbeza. Ini dapat meningkatkan sifat mekanikal dan termal polimer. Proses penyahpolimeran membolehkan pemisahan polimer menjadi monomer memudahkan kitar semula dan juga mengurangkan sisa plastik. Sektor industri banyak menggunakan proses penyahpolimeran dan juga pempolimeran. Keduanya memberikan fleksibiliti dalam menghasilkan bahan polimer yang berkualiti dan sesuai dengan kehendak industri. Antara contoh industri adalah seperti industri pembuatan bahan plastik dan juga polimer. Selain itu, terdapat juga proses pempolimeran penambahan di mana proses ini melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Ini memberikan polimer dengan sifat yang lebih kompleks dan dapat disesuaikan. Terdapat pelbagai contoh yang dapat dikaitkan dengan pempolimeran penambahan, contohnya seperti polimer polietena yang dihasilkan menggunakan monomernya iaitu etena. Proses pempolimeran penambahan memiliki beberapa kebaikan seperti kontrol yang lebih baik atas struktur molekul, pembentukan polimer yang lebih homogen dan kemungkinan menghasilkan produk dengan sifat-sifat yang diinginkan secara khusus. Hai semua, saya Farah Hain. Mari kita sambung untuk topik polimer, subtopik getah asli. Subtopik ini sangat singkat dan mudah untuk difahami. Getah asli ataupun susu getah asli terdapat di dalam lateks. Apa itu lateks? Lateks merupakan cecair berwarna putih yang diperolehi daripada pokok getah apabila kulitnya ditoreh.
Lateks ini merupakan polimer semula jadi ataupun lebih dikenali sebagai polyisoprena. Ianya terbentuk daripada monomer iaitu isoprena seperti yang telah diterangkan dalam video sebelum ini. Adik-adik perlu tahu struktur untuk polimer dan monomer ini untuk membolehkan adik-adik menjawab soalan peperiksaan. Di dalam lateks terdapat keratan rentas. Ini merupakan gambar rajah keratan rentas zarah getah. Membran zarah getah dikelilingi dengan cas negatif. Seperti yang kita tahu, apabila cas yang sama bertemu, ia akan menolak antara satu sama lain. Manakala apabila cas yang berbeza bertemu, ia akan tertarik antara satu sama lain. Disebabkan oleh cas negatif ini, zarah-zarah getah menolak antara satu sama lain dan mengelak daripada tergumpal. Zarah-zarah ini tidak larut di dalam air, tapi sebaliknya tersebar secara berasingan di dalam air. Ciri-ciri getah asli adalah lembut, kenyal, iaitu ia dapat diregangkan dan kembali kepada asal apabila dilepaskan. Ianya tidak tahan haba kerana pada suhu yang tinggi, getah asli akan menjadi lembut dan melekit. Seterusnya, ia reaktif kepada bahan kimia. Sebagai contoh, ia mudah bertindak balas dengan asid, alkali atau pelarut air. Dan akhir sekali, ianya kalis air. Daripada ciri ini, getah asli digunakan secara meluas dalam banyak aplikasi dan produk seperti sarung getah, gelang getah, tayar dan kasut getah. Oleh itu, saya berharap adik-adik dapat memahami getah asli dari sudut sains setelah melihat video saya. Terima kasih, jumpa lagi. Okey, seterusnya kita akan mengkaji kesan asid dan alkali terhadap lateks. Di sini terdapat 3 bikar yang mengandungi lateks. Bikar pertama kita isi dengan asid etanoik. Bikar kedua pula diisi dengan larutan amonia. Dan bikar ketiga kita biarkan dengan lateks sahaja. Selepas 30 minit, kita dapat lihat bikar yang mengandungi asid etanoik menggumpal. Dan bikar yang kedua pula yang ditambah larutan amonia kekal dalam bentuk cecair. Dan terdapat sedikit sahaja lateks yang menggumpal di dalam bikar yang mengandungi lateks sahaja. Kesimpulannya, di sini kita dapat lihat apabila asid ditambahkan di dalam lateks, penggumpalan lateks akan berlaku. Dan apabila alkali ditambahkan di dalam lateks, lateks akan kekal dalam bentuk cecair. Dan apabila lateks dibiarkan begitu sahaja, dia akan mengandungi sedikit penggumpalan kerana tindakan bakteria di dalam lateks tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat tindakan asid terhadap lateks. Di dalam lateks terdapat molekul-molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh lapisan membran protein dan juga cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul-molekul getah ini menolak antara satu sama lain dan wujud dalam bentuk cecair. Apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang bercas positif akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran tersebut. Tanpa cas negatif, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan membran protein pecah. Disebabkan oleh itu, rantai-rantai polimer getah akan keluar dan saling membelit lalu membentuk gumpalan getah. Seterusnya kita akan lihat tindakan alkali pula terhadap lateks. Apabila alkali ditambahkan ke dalam lateks, ion-ion hidroksida akan meneutralkan ion hidrogen yang dihasilkan oleh asid daripada tindakan bakteria. Jadi, cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap saling menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka, molekul getah akan kekal dalam bentuk cecair. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Khairunisa Abrar binti Siddiq. Sudahkah kamu semua faham tentang topik sebelum ini? Jadi, mari kita teruskan pada topik seterusnya, iaitu pemvulkanan getah. Mari kita mulai. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang elastik dan menarik dari pemvulkanan getah. Apakah kalian pernah tertanya-tanya,
Apa yang terjadi pada getah setelah melalui proses pembukanan? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, apa ya pembukanan getah itu? Pembukanan adalah satu proses di mana getah mengalami perubahan kimia sehingga menjadi lebih kuat, tahan lama dan elastik. Apakah getah tersebut terbukan? Jawapannya iya. Proses pembukanan melibatkan penambahan bahan kimia seperti sulfur yang membentuk ikatan silang antara molekul dalam getah. Kita akan membahas struktur molekul yang membuat perbezaan yang ketara antara getah asli dan getah yang telah terbukan. Jadi, getah asli dan getah terbukan memiliki perbezaan struktur yang menarik. Pada getah asli, kita takkan menemukan ikatan silang antara rantai polimer getah. Tetapi, setelah kita tambahkan atom sulfur seperti yang dijelaskan di dalam buku teks sains kita, maka terjadilah ikatan silang antara setiap rantai polimer getah. Ini adalah kunci perbezaan utama antara getah asli dan juga getah terbukan. Atom sulfur bertindak sebagai penghubung yang membentuk rangkaian silang antara rantai polimer getah dan itulah yang membuatkan getah terbukan begitu istimewa. Dan sekarang, macam mana kita nak mengenali getah yang terbukan? Okey, jom kita lihat ciri-ciri getah terbukan. Antara cirinya adalah getah terbukan lebih keras dan lebih kenyal. Seterusnya, penebat elektrik yang baik, tahan terhadap cuaca panas serta tak mudah teroksida di udara. Sekarang, kita dah faham pembukanan getah. Mari kita lihat beberapa aplikasi menarik dari getah yang telah terbukan di kehidupan seharian kita. Salah satu aplikasi utama getah terbukan adalah tayar kereta. Kekuatan dan elasticity yang membuatkan tayar lebih tahan lama dan dapat menangani berbagai kondisi jalan. Seterusnya, barangan getah. Contohnya, hos tahan panas, sarung tangan, kasut bot. Ini pun sering digunakan dalam getah terbukan. Ini memberikan daya tahan ekstra dan ketahanan terhadap suhu yang ekstrim. Selain itu, tak hanya dalam kenderaan, getah terbukan juga digunakan dalam kelengkapan olahraga. Contohnya bola, grip raket. Ini memberikan kesan yang lebih baik dan jangka masa yang lebih lama kepada barang-barang getah. Jadi, pelajar sekalian, sekarang kita tahu bahawa pembukanan getah memberikan sifat-sifat yang sangat berharga. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai pelbagai produk yang menggunakan getah terbukan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih telah mengikuti topik pembukanan ini. Jangan lupa untuk terus menjelajahi keajaiban sains di sekitar kita. Hai adik-adik, adik-adik nak tahu tak tips ataupun cara menjawab peperiksaan berkaitan polimer? Nak tahu? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama saksikan video ini. Sebatian P adalah suatu hidrokarbon yang mempunyai formula molekul C3H6. Sebatian ini boleh ditukar menjadi polimer Q melalui proses X. Kalau adik-adik nak tahu, pernyataan di atas merupakan salah satu contoh soalan SPM tahu. Soalan pertama adalah nyatakan nama polimer Q. Berdasarkan pernyataan sebelum ini, kita dapat mengetahui bahawa polimer Q adalah polipropilena. Soalan kedua adalah nyatakan nama bagi proses X. Kalau adik-adik ingat, proses X adalah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Nama bagi proses ini adalah pempolimeran. Soalan ketiga adalah lukis formula struktur bagi polimer Q. Adik-adik kena tahu, kurungan di tepi kiri kanan dan juga N di luar kurungan adalah sangat penting semasa melukis polimer. Soalan keempat adalah tulis persamaan kimia bagi pembentukan polimer Q daripada sebatian P. Adik-adik kena ingat bahawa pembentukan polimer bermulanya daripada ikatan ganda dan berakhir dengan satu ikatan. Soalan kelima adalah nyatakan satu kegunaan bagi polimer Q. Terdapat banyak kegunaan bagi polimer Q dan salah satunya adalah membuat botol plastik. Soalan yang terakhir adalah salah satu penggunaan polimer adalah membuat botol plastik dan ia boleh menyebabkan pencemaran. Wajarkan penggunaan polimer dalam kehidupan seharian.
Soalan seperti ini adik-adik boleh menjawab dengan dua cara dan adik-adik kena ingat satu markah bersamaan dengan satu isi. Kalau adik-adik setuju, adik-adik boleh menjawab dengan cara wajar, mudah dijumpai dan boleh dikita semula. Manakala kalau adik-adik tidak bersetuju, adik-adik boleh menjawab dengan cara tak wajar, boleh menyebabkan pencemaran dan tidak terbiodegradasi. Sekian sahaja daripada video cara menjawab peperiksaan berkaitan polimer. Selamat maju jaya kepada adik-adik yang menduduki sijil pelajaran Malaysia. Semoga adik-adik bersemangat dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang. Bye! Hai, saya Abdillah. Untuk video kali ini, saya akan membantu adik-adik dalam menyelesaikan salah satu soalan SPM di bawah tajuk polimer. Ini merupakan bentuk soalan. Raja satu menunjukkan ruang dalaman sebuah kereta. Kerusi kereta dibalut dengan bahan yang mengandungi polimer P. Formula struktur bagi polimer P ditunjukkan dalam rajah tersebut. Sebelum jawab soalan itu, mari kita rungkai rajah yang diberikan terlebih dahulu. Seperti yang dilihat pada polimer P, kita dapat lihat terdapat atom klorin dan dua ikatan karbon. Ini menunjukkan polimer ini terbentuk daripada monomer kloroetina atau lebih dikenali sebagai vinyl klorida. Struktur monomer ini dapat dikenali pasti dengan menambah atom H pada setiap rantaian karbon. Daripada monomer ini, kita dapat mengenali pasti nama polimer untuk polimer P iaitu polyvinyl klorida. Okey, mari kita mulakan menjawab soalan A yang berbentuk apakah yang dimaksudkan dengan polimer. Tak tahulah. Okey, apabila adik-adik tidak ingat dengan apa yang didefinisikan dengan polimer, adik-adik boleh rujuk rajah yang diberikan untuk mendapat idea. Pada rajah polimer P, terdapat huruf N yang menunjukkan bilangan monomer yang tidak diketahui bilangannya. Daripada itu, sejumlah rantaian monomer membentuk ikatan menjadi molekul polimer. Oleh itu, jawapan bagi soalan ini adalah polimer merupakan molekul besar yang terdiri daripada unit berulang yang dipanggil monomer. Bagi soalan B dan C, kita dah dapat jawapan untuk soalan ini sebelum kita mula menjawab soalan A. Tengok betapa pentingnya untuk kita mengenal pasti soalan sebelum mula menjawab. Jadi, jawapan untuk soalan B ialah polyvinyl klorida dan adik-adik boleh melukis formula struktur bagi monomer polimer P seperti ini. Saya harap adik-adik dapat teknik untuk menjawab soalan sebegini. Itu sahaja. Bye-bye.